اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد Yang Musa pengurusi Qariah Masjid, Al-Fadil Tuan Imam serta pegawai-pegawai masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, seorang muslimin, muslimat sedang jemaah yang mati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama solat berjemaah dan sama-sama kita mengimarahkan masjid, manahkan Allah pada kita. Di samping kita ambil sedikit dalam kuliah ni berhubung dengan puasa Ramadan. Kita ambil ulang kaji balik pasal apa. Jadi nak menyambut kedatangan Ramadan ni, kita dah bersedia. Bersedia. Yang pertama kita ulang-ulang kaji. Nak menyambut kedatangan Ramadan tu kan, kita dah rasa seronok nak menyambut tu. Jadi nak mengisi tanda kesukaan kita, ialah antaranya kita mengulang-ulang kaji berhubung perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa dan puasa Ramadan khususnya. Bagi dah kan kita dah fahamlah tentang puasa ni, tak payahlah kita nak cerita banyak sangat. Kita dah tahu dah puasa tu rukun Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan dalam hadisnya pula kan, sabda Nabi sallam, bunyal Islam ala khamsin, iaitu katanya Islam tu dibina atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa saum ramadan wa saumi ramadan. Islam itu terbina atas 5 perkara. Yang pertama, mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Itu ikut hadis itulah kan, mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan sembahyang, zakat, haji, last kali wasaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga sabda Nabi sallam kepada Arabi, iaitu kepada Arab Badui yang telah bertanya baginda sallam,
Kata dia, beritahu kepada aku puasa yang telah dipadukan oleh Allah ke atas aku. Menjawab baginda, puasa bulan Ramadan. Tentang puasa tu, puasa mana yang dipadukan tu? Maka jawab Nabi, puasa bulan Ramadan. Itu ada puasa fardu yang difardukan. Jadi wajiblah. Itu tentang apa hukum dia meninggalkan puasa dan apakah hikmahnya dan faedah kita berpuasa. Semua tu dah kita jelas, kita dah faham dah kan. Macam pula tentang penetapan penetapan nak mula puasa tu, ru'yah, tengok anak bulan ataupun hisab kan. Dan kemudian wajib kan, syaratnya, syarat wajib puasa tu mestilah orang Islam, taklif, tiada keuzuran, dia tak uzur yang memboleh, yang mengharuskan dia meninggalkan puasa. Contoh dia macam dah terlampau tua sangat kan, dah tua, memang tak teraya puasa dah, mana diharuskan dia berbuka. Begitu juga yang berada dalam keadaan haid, perempuan yang haid ataupun nifas kan, melahirkan anak kan, mana-mana bahagian waktu siang. Begitu juga kan, dia tak boleh puasa hari itu sebab dia pengsan ataupun hilang akal, dia gila ke ataupun pitam. Jadi itu termasuk jumlah keuzuran. Mana keuzuran tadi yang mengharuskan dia berbuka, sakit yang mendatangkan mudarat yang besar, macam gastrik kan, gastrik kan, macam perut dia tak boleh kosong kan. Jadi kalau dia puasa mendatangkan mudarat atau membahayakan nyawa dia, ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk, semakin tenat, ataupun kesakitan itu semakin dahsyat, jika dia berpuasa dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Dia mesti berbuka. Dan orang yang musafir, orang musafir itu yang diharuskan berbuka. Yang musafir itu pula dua marhalah lah, lebih kurang dalam 83 kilometer. Kemudian tidak mampu berpuasa, oleh itu dia tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang puasa. Puasa ni yang mampu melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Mana dah tua sangat tak terdaya tu, mana hari-hari dah dia kena keluarkan kan, secupak satu hari kan. Kalau sebulan tu 30 cupak. 30 cupak tu lebih kurang, secupak tu lebih kurang 600 gram lah, lebih kurang 600 gram. Kalau 30 hari tak puasa tu 30 hari, mana kenalah kali 30, 600 kali 30 berapa tu? 6 kali 3 18,000. 1,000 pantai ke? Kan? 1,800 gram.
berapa kilo tu. Bagilah pada kilo kan. Tu buatlah ke kira kan. Bayar siap-siap. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua. Keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Baik lelaki maupun perempuan tu kan, dia telah terlalu tua, dia tak mampu berpuasa. Jadi kedua-duanya hendaklah menggantikan setiap hari puasanya dengan memberi makan seorang fakir miskin. Bagi ke seorang lah. Jumpa fakir miskin tu bagi satu hari 600 gram. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-4235. Itu dia kan. Rukun puasa. Berapa rukun puasa ni? Banyak ke rukun puasa ni? Rukun puasa tak banyak kan? 2 aja. Rukun Islam banyak lagi 5 kan. Rukun puasa 2 je. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri kan, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Mana tu 2 saja. Rukun puasa. Ni kita kena ingat, kita nak puasa ni kita tahu rukun puasa 2. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Niat iaitu qasad, lintasan hati. Bukan yang kita sebut dengan lidah tu. Nawaitu sawma wadin an adai fadi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz kan. Lafaz yang kata niat ni hati. Mana qasad. Qasad ni lintasan hati. Kita lintahkan hati kita, aku puasa sehari kan, ataupun aku puasa Ramadan sehari pun boleh. Adapun aku puasa sehari menunaikan pada Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala, boleh ke? Kita tak kira lah kan, kita lintahkan dalam hati kita lafaz tu untuk kita nak faham tentang apa yang hati kita nak lintah dalam hati kita tu. Sama dengan sembahyang pun kan, dalam waktu kita bersalam Allah, dalam dua orang tu kita lintahkan aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kan, ikut imam. Ialah qasad, itu lintasan hati untuk melakukan puasa. Mana qasad ni, mana tempat dia? Tempat niat tu di hati. Niat tu qasad, tempat dia di hati. Tak cukup dengan hanya melafazkannya dengan lidah. Dengan lidah tu tak boleh kira. Kan, yang dikira yang kita lintah dalam hati kita tu. Itu yang kira mengesahkan puasa kita dan mengesahkan sembahyang kita. Ya, tidak memadai dengan lidah, dengan lafaz dengan lidah, dan tidak disyaratkan melafazkannya. Nak lafaz pun bukan sebagai satu syarat kan. Itu semua macam kita nak menyebut tu saja. Hati kita kan boleh, hati kita boleh ikut apa yang kita cakap tu. Jadi melafazkan nawaitu shauma wadin tu bukanlah syarat, ya, bukanlah salah satu syarat. Dalil wajib niat ialah sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan dengan niat. Mana apa saja amal ibadah yang kita lakukan mengikut pada niat kita. Ni aku puasa, ni aku salat, aku sengaja saja aku
berpuasa, sengaja aku solat, segala aku mengerjakan haji, sengaja aku zakat, kan? Kita zakat pun niat juga. Haji aku zakat kerana Allah Ta'ala. Kita lintahlah mati. Tak payahlah kita jumpa dekat amil tu, saja aku bayar zakat kerana Allah Ta'ala. Itu lafaznya kan. Tapi lintasan hati itu nak ada. Tak boleh nak kita kata kan. Dah. Amil tu tak faham pula kan. Apa yang dah kita kan. Tutup cakap, tutup faham amil je lah kan. Tapi kita nak mengeluarkan tu, dah berkata hati kita, inilah harga beras fitrah yang wajib tadi aku dan tanggung aku pada tahun ni. Kita mengeluarkan, dah lintas dalam hati kita dah kan. Yang tu yang ambil tadi kita lafaz saja untuk menentukan. Kalau fitrah tu fitrah lah untuk diri kan, untuk tanggungan. Kalau zakat harta tu itu jugalah. Dekat-dekat amil pun, kau pergi pejabat pun lapat jugalah kan. Tapi kita dah lintas hati kita, kita bayar tadi. Kita tanya kat pusat zakat tu, duit saya ada banyaknya. Tahun ni saya kata tahun lepas 14,000 kan, 14,784 ringgit kan. Dia punya nasab dia, ada duit simpan 14,700 itu, ada 15,000 ke, dah wajib lah zakat tu. Pergi pejabat zakat kan, ataupun jumpa amil zakat dalam karya apa, ada lantik amil zakat harta. Jumpa share-nya, ada simpanan sebanyaknya, berapa zakat ni. Dia kata dia ni konolah bagian 2.5% kan, 2.5% daripada duit simpan kita tu. Kita dah tahu dah kira dah. Ingat ke kira dah 2.5 kan. Kalau ada 15,000, bagilah 2.5 keluarkan. Ya, 2.5% tu zakat. Tahulah ni zakat harta bagi saya tahun ni kerana Allah Ta'ala. Kita dalam hati kita tu, kita dah tahu 2.5 banyak mana. Kata-kata 100 lebih ke, 115, 120 ke apa ke, kita keluarkan tu, dah lintas hati kita. Inilah zakat harta bagi aku tahun ni kerana Allah Ta'ala. Ataupun inilah zakat aku tahun ni kerana Allah Ta'ala. Pun tak apa. Kita di tengah puasa kan. Ini pergi ke zakat pula. Kemudian tentang berniat tu pula, tak bolehlah siang, mestilah malam hari. Ya, hendaklah dilakukan qasad tadi. Pada kita lintas dalam hati kita pada waktu malam, iaitu bermula daripada maghrib tu kan, terbenam matahari sampailah sebelum terbit fajar. Kan, kalau dah terbit fajar baru nak niat tak boleh dah. Dia sebelum terbit fajar kita makan sahur tu kan, sampai habis sahur, selepas sahur tu tak boleh dah kan. Masuk waktu menahan diri tu tak boleh niat dah. Jadi niat ni sebelum mula menahan diri. Sekiranya dia tidak berkasad, tidak lintihkan dalam hati untuk melakukan puasa kecuali selepas terbit fajar, maka batallah niat dan batallah puasanya. Jadi niat tu tak sah, maka puasa hari pun tak sah. Kalau dah terbit fajar, kalau anak cucu tak apalah, dia cakap dengan mulut kan, pasal kita nak mendidik dia kan. Kalau kita ni tak sebut pun tak apa. Mungkin kita lintas saja aku puasa Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa esok ni, puasa Ramadan sehari tahun ni kerana Allah Ta'ala. Kita lintas gitu lah mati kita tu. Ini sabda Nabi Sallam, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka tidak adalah puasa baginya.
ya, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penentuan puasa tu tak payahlah kita baca kan, kita ikut kan, kita ikut pemerintah ya, kerajaan kata puasa kita pun berpuasalah. Besok mula berpuasa dia kata, kita pun mulalah malam tu kita berniat, dan malam tu kita mulalah melakukan ibadah ataupun qiyam Ramadan, mendirikan Ramadan dengan salat tarawih. Yang membatalkan puasa pun kita dah tahulah kan. Kita dah tahulah batalkan puasa benda tak boleh kan, tak boleh makan masuk dalam rongga kita kan. Tapi letak ke lidah tak apa. Gulai ni masin ke tak bergaram ke tak bergaram tadi, mana kita letak ke lidah tak apa rasa je kan. Yang kita sudu pula rasa pula kan. Rasa sesudu batal lah puasa. Letak untuk lidah boleh rasa je, tu diharuskan, dibolehkan lah. Lagi haid dan nifas. Ketika tengah sedang puasa tu datang pula haid kan bagi perempuan, ataupun melahirkan anak kan, tu dia batal lah puasa dia hari tu. Kemudian gila kan, gila ataupun dia murtad, keluar Islam kan, mana tahu terlintas hati dia nak keluar Islam, maka batal lah puasa dia tu. Ini penghalang daripada dia sah berpuasa. Kerana orang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian ataupun kelayakan untuk beribadah. Orang gila dia tak layak untuk beribadah. Begitu juga orang yang keluar Islam ataupun orang kafir, dia tak layak untuk beribadah. Kemudian adab-adab puasa. Tahulah kita macam mana kita nak menjaga puasa kita tu, supaya puasa kita tu elok cantik, bersih je. Itu tu mengelakkan perkara yang dimakruhkan. Puasa mempunyai adab yang banyak, cuma diringkaskan di sini seperti berikut. Menyegerakan berbuka, iaitu dia adab puasa tu kan, menyegerakan berbuka. Ini dilakukan sejurus setelah diyakini tenggelam matahari. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari kan, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalu fitrah. Manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Mana kita segera berbuka tu, mana kita sentiasa dalam kebaikan. Jangan lambat-lambat kan, tunggulah dulu kan. Kita mudah dah ada TV apa semua, kadang masjid azan kan, dah ada dah waktu-waktu berbuka tu. Tak payahlah kita nak tengok matahari dah masuk atau tak masuk ke kan, tak payahlah kita nak apa, semuanya dah dipermudahkan untuk kita. Ini dijelaskan oleh Abu Daud, katanya kana yuftiru qabla an yusalli ala rutubat fa in lam yakun fa ala tamaratin fa in lam yakun hasawatin min ma fa innahu tahurun. Nabi SAW berbuka sebelum salat maghrib. Janganlah semayang maghrib dulu baru nak buka. Ya, Nabi SAW dia berbuka sebelum salat maghrib dengan beberapa biji kurma basah, buah tamar yang basah tu. Sekiranya tak ada kurma basah, maka baginda berbuka dengan tamar kering.
Dia yang basah tu dulu kan. Kalau tak ada, tamar kering. Sekiranya tak ada juga, maka baginda menghirup beberapa teguk air. Sesungguhnya ia adalah suci. Nabi teguk, kalau air sejuk ke apa ke, Nabi teguklah beberapa teguk. Kemudian Nabi pun solat maghrib. Kita memang buka lah, tapi sembahyang maghrib tu kan dah hujung, dah baru maghrib, dah terlampau konyang, dah tak terayu kan. Mana kita apalah, buka sikit kan. Kemudian kita solat dulu maghrib. Lepas tu barulah kita nak berselor lah kan, nak makan ke, nak apa ke. Pulang pada kita, nak selanai ke, nak kena buah tamar ke, tak kira kan. Nabi pun buka dengan air, tak ada tamar pun dia buka dengan air kan. Kita tak ada buah tamar hari tu, tak macam mana, tak boleh, lupa nak boleh kan, tak cari dah tak ada, bukalah dengan air kan. Mana dulu pun tak kisah ya, sama ada nak buka tamar buka dengan air ke apa, tak ada ya. Janji benda tu kita batal, kita buka puasa kita tu dulu lebih pada awal waktu, mana kita segera akan buka tu, walaupun seteguk air ataupun 3 teguk air. Kemudian sahur. Sahur ni kena lambat sikit. Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam. Akhir, bukan pukul 2 pagi kan. Bukan pukul 2 pagi. Bukan balik tarawih tu. Balik tarawih tu sahur lah dulu besok tak payah bangun. Dia yang dimasukkan sahur, makan sahur ni akhir malam tu yang dinamakan sahur. Dalil sahur disunatkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang ke-1823, dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1095, bahawa Nabi SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kamu semua, fa inna fis sahur barakatin, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan, ada barakah situ. Mana nak ambil barakah puasa tu tadi, kita dapat berkat dia. Kita makan sahur akhir malam. Pukul apa tu? Pukul 5 boleh dah kita makan kan. Pukul 5 boleh dah makan kan. 5.20 kita berhentilah kan. Kita berhenti. Lepas tu kita nak mandi ke, nak apa ke, kita dah bersiap untuk solat subuh, siap nak pergi berjemaah subuh dah. Ya, kita puasa ni kita ambil kelebihan Ramadan tu kan. Sampai 70 kali ganda kan. Satu sembahyang kan dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kelebihan. Hikmah disunatkan sahur adalah untuk menguatkan diri melakukan puasa. Tak adalah lemah sangat. Tu kadang-kadang kita, cucu kita ke anak kecil kita tu, kita gorakkan juga, bangun bagi dia macam mana pun, suruh juga makan. Dia tak selera makan yang tu, apa yang dia suka makan, bagilah makan yang dia suka tu untuk sahur tu tadi kan. Itu pun banyak pahala untuk nenek mak abah dapat kan, melatih anak puasa ni. Sabda Nabi sallam, wasta'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahar. Dapatkanlah bantuan dengan makan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Dapatlah kita nak mengaji ke, nak apa ke, rasa segar je kan. Kemudian melewatkan sahur. La yazalu ummati bi khairi ma ajjalu iftar wa akharu sahur.
Umatku terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Kemudian adab puasa tu kan, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Banyak, lebih baik kita banyak diam dalam bulan puasa tu kan. Jangan benar kata perkataan-perkataan mencaci ke, mencarut ke, apa ke, kita tinggalkan. Itu nama dia menahan diri. Bukan menahan daripada makan je, tahan segala-galanya tu. Nakkan puasa kita tu cantik puasa kita tu. Mandi pula, mandi junub sebelum fajar. Tiba dalam bulan Ramadan ni puasa kan. Mandi junub sebelum fajar. Ini dilakukan untuk memastikan dirinya bersih daripada awal puasa lagi. Kan? Lepas makan sahur tu, waktu ada lagi tu, pergi cepat mandi. Aku tak mandi dulu baru makan sahur. Sebab kita waktu mula menahan diri tu, atau imsak tu, mula menahan diri tu, diri kita dah dalam keadaan suci kan, dalam keadaan bersih, suci daripada hadas besar kan. Dan juga suci pada hadas kecil pun bagus. Ambil wuduk kan, siap-siap untuk kita nak bersedia dah, untuk kita nak bergerak, pergi ke masjid ke surau ke, untuk kita berjemaah subuh. Mesti dirinya bersih pada awal puasa lagi. Ini bermakna junub tidak menidakkan puasa, tetapi yang lebih afdal ialah menyelesaikannya sebelum fajar. Dah selepas fajar pun tak adalah puasa tu tak sah. Puasa tu tetap juga sah, tapi fadilat dia tu kan, kita sepatutnya kita dah bersih kan, kita dah bersih sebelum mula berpuasa, mula melakukan puasa tu kan. Ini sebelum terbit fajar tu. Dalil ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke 1825. Nabi sallam pernah bangun pagi di dalam keadaan junub kerana jimat tanpa bermimpi. Kemudian baginda mandi dan berpuasa. Mandi dulu baru berpuasa. Mana sebelum fajar lah tu. Wanita yang haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum terbit fajar apabila telah sempurna suci dan darah telah berhenti sebelum tu. Jangan orang perempuan kan, kalau malam tu dah putus, dah apa, haid tu dah kering, dah tak ada lagi dah, maka mandilah sebelum terbit fajar. Ataupun malam tu pun nak mandi dulu pun tak apa. Jadi jangan mandi tu tadi selepas terbit fajar ya.
Asyhadu anna Muhammadar Rasul. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula la haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur rabbana sayyidina wa sallallahu sayyidina Muhammad. La haula la haula. Jadi banyak benda-benda yang tu kita ambil tu, tinggalkan sikit, kita ambil yang penting sikit berhubung dengan qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Kan kita banyak puasa tinggal kan kena. Okey. Qada puasa ni, qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Orang musafir dan orang sakit, sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan, dia musafir, dia boleh tak puasa, dibenarkan berbuka, apapun diharuskan berbuka. Orang musafir dan orang yang sakit kan. Jadi dia tak puasa, meninggalkan puasa Ramadan tadi dengan sebab sakit ataupun dia musafir. Dia wajib mengqadanya sebelum datang bulan Ramadan tahun berikutnya. Tahun lepas 1441, ni 42 kan, 1441 tu hari ada tinggal sehari ke 2 hari ke puasa. Naklah kita qada sebelum masuk Ramadan ni. Kan orang perempuan kan, orang lelaki banyaklah. Ataupun orang lelaki pun sakit ke demam ke apa ke, tak tahan sangat tu, ikut ada tinggal. Mana sebelum ni, sebelum datang Ramadan ni, gantilah 2 hari buat 2 hari kan. Sekiranya dia tidak mengqada'kannya, sekiranya tak ganti, tak diqada', yang disebabkan ambil ringan, ya, sebab ambil mudah, ambil ringan dengan perkara ini sehingga masuk bulan Ramadan tahun 1442 nya kan, 13 bulannya kan. Sebelum 13 ni ganti cepat. Kalau dah masuk Ramadan tu dia tak ganti, maka dia berdosa. Yang panjang tinggal tu tak dosa lagi kan. Dah sampai bulan Ramadan, masuk 1 Ramadan, dia hutang tak lepas, mana dia berdosa. Dan diwajibkan qada. Dia wajib qada habis Ramadan tu kan. Habis je puasa kan, masuk bulan Syawal, Ramadan tu kan dah habis, masuk Syawal, mana dia kena ganti puasa yang lepas tu. Puasa yang tahun 1441 tu ganti, dan puasa tu ganti kena bayar satu cupak pula boreh, mana 600 gram boreh. Selama puasa tinggal 3 hari tak puasa, sakit, mana berapa hari tu, berapa gram tu, 6 kali 3 18 gram bagi kepada
Fakir miskin hari-hari. Hari ni ganti puasa, sambil puasa tu hantar fakir miskin. Nia fidyah puasa saya tahun lepas saya tinggalkan. Tak payahlah tu kan. Ni fidyah puasa saya. Cukuplah tu kan. Besok pagi hari yang kedua ganti bayar lagi. Kan? Nama tu boleh bagi. Ni fidyah puasa saya. Kan? Hari yang ketiga. Kan? Kita bayar, kita ganti puasa, lang kita puasa tu bayar fidyah tu juga. Puasa dan fidyah. Kan? Itu kalau melangkaui tahun. Ya, kalau tak ganti dalam tahun tu. Dia qada dan fidyah. Fidyah, apa dia fidyah tu? Fidyah ni ialah memberi makan kepada orang-orang fakir. Itu makanan tadi lah, makanan asasi. Makanan asasi kita apa? Boreh. Makan kita boreh kan? Nasi. Mana kita fidyah dengan beras. Iaitu dengan secupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Setiap satu hari tinggal tu ganti dengan puasa, ganti fidyah pun bayar. Perkara ini bertambah dengan bertambahnya tahun. Puasa tahunnya tak ganti, masuk 43 depan. Puasa ganti satu kan? Puasa tak adalah tambah kan, tapi fidyah tu bertambah. Jadi 2, sebab 2 tahun. Kalau 10 tahun kalilah, buatlah kira. Ya. Yang dulu-dulu kita tak puasa dulu, umur 15 tahun kita balik tu. Banyak puasa tinggal. Kan? Sebelum kita mati ni bayar cepat. Benda boleh boleh bayar. Boreh ada, boleh mampu lagi nak beli boreh. Kan? Kita bayar. Kan? Kita jangan lupa. Kan? Tu kira tahun ni berapa tahun? Dalam kali. Kan? Kalau kita umur 20 tahun, 25 tahun barulah kita tak pernah tinggal. Kan? Baru kita tak pernah tinggal puasa. Jadi daripada 15, 10 tahun. 10 tahun tu gantilah, kiralah. Dengan satu hari 600 gram. Kalau melangkau tahun tadi jadi 2 cupak. Kan? Dia dah tambah lagi satu. Ketiga jadi 3. Kalau 10 jadi berapa tu? Kan? Kira, buat kira. Kan? Bayar puasa kita dulu. Kan? Kita sompet lagi ni kan. Ni itulah kita ulang-ulang kaji ni pun baru juga ingat-ingat kita ni. Kan? Sampai kita dah tua ni pun mana dulu-dulu ada kan, selesai hutang kita dengan Tuhan. Kan? Hutang kita dengan Allah tu kita selesaikan dulu. Kan? Kita kena bayar fidyah dia dan kita qada puasa. Kan? Hari kita qada ansu-ansu qada puasa dan bayar fidyah. Kerana tu gram. Oi banyaknya. Kan? Ambil sikit lah ya, sampai ambil masa sikit. Kan? Pasal ni benda ni penting ni. Kan ni fardu ain, wajib kita tahu. Kan? Sekiranya keuzuran berterusan seperti sakit yang berterusan sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Di tahun lepas kan dia tak dapat puasa, sakit sampai tahunnya dia masih lagi masih lagi tak mampu lagi, masih sakit lagi kan, maka dia tak wajib kecuali qada. Mana fidyah tu tak wajib, qada tu wajib bila dia dah sihat. Dia tak perlu mengeluarkan fidyah. Jadi dia qada sahaja. Bukan dia melambatkan qada tu tadi, bukan sebab dia tak bukan sebab dia sihat, sebab dia tak sihat kan, bukan saja dia nak melewatkan qada puasa. Jadi fidyah tak payah, puasa kena ganti.
Sekiranya meninggal dunia tak sampai nak qada, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadanya ataupun mati selepas mampu mengqadanya, tetapi tidak mengqadakannya kerana lalai. Sekira dia mati sebelum mampu mengqadakannya, maka dia tidak berdosa. Dia tak sihat lagi kan, sampailah puasanya kan, habis puasanya pun dia pun meninggal. Jadi puasa yang lepas dengan puasa yang mana dia tak berdosa kan, dia tak adalah menanggung dosa sebab dia sakit. Jadi tak perlu minta tolong orang lain qadakan bagi pihaknya, kerana dia bukan dikira melalaikan puasa sebab dia uzur sakit. Barang siapa mati selepas mampu mengqadakannya, maka walinya disunatkan mengqada hari-hari yang ditinggalkannya bagi pihak diri dia yang puasa ni tadi. Wali dia, siapa wali dia? Waris dia lah, kerabat dia kan, disunatkan mengqada puasa tu. Maksud wali di sini ialah kaum kerabatnya. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-1851, dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1147 daripada Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah telah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun samana anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tidak diqada, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihak dirinya. Kan? Ini dia dah sihat tapi dia menangguh-nangguhkan qada puasa. Tapi kalau dia tak sihat kan, dia meninggal, dia tak berdosa dan tak payah orang lain lagi nak mengqada puasa dia. Tu Allah tanggung kan, Allah bagi rahmat untuk dia. Dia tak payah puasa. Dan hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari juga, hadis yang ke-1852, dan dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1148, meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tadi daripada Sayyidina Aisyah, ini daripada Ibnu Abbas. Kata dia, seorang lelaki telah datang menemui Nabi sallam. Dia pun berkata kepada Nabi sallam, "Ya Rasulullah, sungguhnya ibuku telah mati dan dia meninggalkan 1 bulan puasa. Apakah aku perlu mengqadakannya bagi pihaknya?" Maka jawab Rasulullah sallam, "Ya." Ya. Hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan. Itulah kan. Jadi itulah kita yang masih sihat ni, eloklah kita hati-hati dengan puasa kita. Cuba kita ingat, banyak puasa yang kita tinggal. Terlebih ganti tak apa, jangan tu kurang ganti kan. Terlebih ganti tak apa, lebih tu dikira sedekah je. Ya, kita yang lalai kan, nak buat macam mana kan. Tapi kita soho kat ganti. Tiba masanya kita tak mampu nak ganti, sakit pula. Itu terserahlah kepada Allah SWT. Dengan syarat kita nak ganti kan, kita nak ganti, tapi dengan takdir Allah kan, kita tak sempat nak ganti kan. Itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia mendapat keampunan dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi tentang kifarah ni ya. Takat ni lah dulu. Ni sikit-sikit lah kita ambil bayang-bayang dulu kan. Untuk kita ambil permulaan kan. Patut minggu tu hari dah kita dah mulai mula kita buat puasa ni kan. Kita terlepih pandang pula, tak ingat sibuk dengan Rajab je kan. Patut bulan Rajab, Syaban ni kita dah mula dah orang kaji buat puasa ni
supaya kita tambah faham kan. Orang nak bagi haji pun kena khusus, kena khusus haji kan. Kita nak puasa pun kena juga ulang kaji pasal benda ni ibadah. Tu dia katakan fiqh ibadah kan, fiqh ibadah, kepahaman kita tentang ibadah puasa. Wallahu alam. Itulah yang mampu saya sampaikan untuk malam ni. Mana yang kurang, itulah kelemahan saya. Mana tip-tip yang daripada Rasulullah tadi, itulah yang sama-sama sebagai panduan kita untuk kita nak meringankan diri kita, mati kita tu dapat kita ringankan, taklah berat sangat dosa kita tu. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي أجمعين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا فهما، اللهم ارزقنا فهما، ارزقنا فهما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا انفعنا كأهلنا وقراباتنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan